Jadi tuan-tuan, malam ni kita istimewa sikit. Malam ni jangan berbelok pula. Kejap biarkan lalu benda ajaib nama tabung. Ya, tabung mana tabung tu? Tabung ke luar mana tabung? Datang ke mana tabung? Ada kat luar, ambil tabung. Golak pula. Jadi tabung ni adalah sebagai asas mula. Malam ni saksilah. Malam ni pada berapa bulan? 25 bulan. Ini tabung Rahman, tabung pembangunan Masjid Baharu Kampung Sungai Buah. Jadi pada semua yang sedang menyaksikan secara online, ya, ni live kan? Ni live dekat Facebook mana? Masjid Raudatul Jannah. Masjid Raudatul Jannah. Ni nombor akaun dia CIMB Bank, Cimbank. CIMB Bank 8604659670, ya. Jadi pada siapa daripada Singapura, Brunei Darussalam, pada semua daripada seluruh dunia boleh transfer kepada akaun ini. Jadi malam ni asas mula tabung pembangunan Masjid Baharu Kampung Sungai Buah. Sebab masjid yang sedia ada ya Maman, kecil Maman. Maklumlah hari Jumaat ya tak muat. Jumaat ya saya sebut ni. Hari lain ramai juga kan. Jadi ni nampak ya. Nampak. Ya. Jadi ni nampak tak? Lain macam mana dapat bokeh ni lawa nampak. Kan. Lawa. Dah ada dah pun dah mula masuk ya. Jadi jadi kepada siapa yang nak menyumbang, jadi mulai sekarang dengan ini, dengan lafaz yang mulia, saya dengan ini merasmikan pelancaran tabung pembangunan Masjid Baharu Kampung Sungai Buah. Jadi siapa yang nak saham akhirat, bagilah pada sekarang. Bagi ya. Kau boleh, tak boleh bagi RM1 tak apa, bagi 10. Tak boleh bagi 10, bagi 100. Tak payah bagi 100 membuat kolang tangan apa yang ada untuk keluarkan. Lurut dan masuk dalamnya. Tahulah orang surau nak pergi pajak dapat berapa. Ya. Tu dia. Ni boleh jalankanlah. Ya. Iya, ni bukan ini untuk kita. Kadang-kadang kita kodamut mana kata kodamut, kodakut campur komut. Kodakut berapa? Bukan dia bawa mati kan? Bagilah apa boleh bagi. Kan ada orang diriwayatkan, diceritakan bagaimanakah, dikisahkan mengenai bila orang masuk dalam kubur, tiba-tiba dia terkejut tengok kubur lapang. Salah kubur dia lapang ni. Rupa-rupa dia pernah menyumbang dulu, tak adalah banyak pun, RM1. Dek RM1 yang ikhlas tu lapang kubur sikit lah, tak adalah lapang mana. Dah RM1 tu macam ni. Kalau aku tahu aku bagi semua hartaku, tapi dah lambat. Tu sebab orang, kalau Allah Ta'ala hidup, bagi dia peluang hidup 10 minit berkubur, keluar, dia berangkat keluar, dia bukan cari rumah dia, dia cari tabung. Betul. Sedekah lah tuan. Sedekah. Kena malu kita kan, bila tengok orang daripada ni kaum-kaum lain lah, dia punya sepakat kata nak buat tu kojab, seminggu dia zap siap bangunan dia buat. Bukan bangunan apa pun buat dewan muzik dia, dewan ni buat yang Cino ni kan, satuan Cino semua bagi. Kita tu lah ya, RM1 awal bulan, RM1 dapat bonus RM1, dapat Aisina RM1. Ayo mempertahankan keseringgitan ni. Tak habis kan, boleh bagi lebih, bagilah lebih kan. Jadi nombor akaun tu apa, kita boleh sumbang kan ya. Tabung tu jalan kan ya, jalan kan, jangan bawa masuk dalam kereta bawa balik rumah lah kan. Dah elok jalan kan ya. Kita sambung balik kan. Jadi jam tu lah tuan-tuan. Jadi kita kalau nak baik ni memang susah, melainkan kita datanglah ke rumah Allah. Sebab disebutkan bagaimanakah 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah, yang tak ada naungan selainnya di akhirat nanti. Di padang mahsyar nanti kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Telanjang ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk tengok orang lain punya. Tak ada, wui, kau tu kampung kau tu, tak ada. Semua sibuk je, tak ada. Memang bulat je tu, tak ada. Semua yang heboh, riuh, haruk.
Tak sampai memikirkan orang lain. Masa tu nampak bini lagi, bini nampak suami lagi, nampak anak lagi, anak nampak mak ayah lagi, nampak jiran, imam nampak makmum lagi, makmum nampak imam lagi, semua lagi. Kan? Banyak lagi nak cerita tu tentang Padang Mahsyar ni, tapi tak cukup masa kan, kita tajuk kita lain. Jadi confirm lah kena panggil lagi Mbak ya. Tajuk lain pula ya. Sebab masjid dah siap, sebab panggil lagi kan. Jadi makna pada ketika itu semua ini bangkitkan pada keadaan telanjang bulat ni tadi kan. Pada ketika itu kan, semua ada yang poluh sampai buku lali, dia sampai lutut, sampai pinggang, ada sampai tengah, ada yang lamai tahu pun ada. Jadi apa yang nak bantu kita kan? Syafaat kan, syafaat Nabi masa tu. Ada orang sampai kata, ya Allah masukkan aku dalam neraka tahu, ya Allah tak tahan kat Padang Mahsyar ni, Allah tahu nak ni. Sedangkan neraka lagi tahu kan. Macam itulah gambaran keadaan dia. Jadi masa tu orang tu kena tengok pahala kita. Salah satu dia nak ikut Nabi. Sedekah ini pun sunnah Nabi. Nabi kalau orang kata Nabi ni miskin, hari-hari Nabi tolong orang. Tak pernah hidup Nabi tak tolong orang. Nabi memang tolong orang. Nabi sampai bagi apa juga Nabi ada bagi. Baju Nabi, bayangkan baju Nabi, pakaian Nabi. Ya Rasulullah, cantik baju Nabi. Dapat baju baru, sahabat bagi, cantik baju ke Rasulullah, bagilah kat aku ya Rasulullah. Kajab Nabi kata. Nabi masuk dalam, tukar baju kedua, bagi baju tadi. Kemudian baju kedua tu, ya Rasulullah baju ni pun cantik Rasulullah, bagi kat aku Rasulullah. Nabi masuk dalam, pakai baju ketiga, bagi baju kedua. Sampai baju ketiga, ya Rasulullah cantik baju ke Rasulullah, aku berkenan lah bagi kat aku, boleh tak? Masuk dalam, pakai baju komplet, Nabi bagi baju ketiga, Nabi tahan semua, cukup. Jangan minta lagi, ini saja yang aku ada. Sampai tahap tu. Kita dapat tak macam tu? Kita tak dapat macam tu sebab kita sayangkan harta. Sedangkan ini bukan kita punya. Saya Dr. Izzah Arif, Ustaz Aslin Bollywood dengan Ustaz Abdullah Khairi di Dataran Lang, Langkawi malam tahun baru, membicarakan forum sebuah satu tajuk di mana milik kita, tajuk dia mana milik kita. Contohlah kalau kita tanya kan, kita tanya jam tu siapa punya, jam siapa punya, kita akan jawab apa? Jam ni siapa punya? Seorang guru tanya nak ambil dia, jam tu siapa punya? Kebanyakan akan jawab saya punya lah kan. Tangan tu siapa punya? Semua jawab kan. Macam mana kita nak mengaku barang tu kita, dengan kesedangkan badan kita pun bukan kita punya. Tu sebab tak boleh bila orang dah meninggal lah. Itu adab kat dalam masyarakat, kena faham. Dah meninggal jangan dilewat-lewatkan. Imam kadang poning nak melayan orang, nak menahan-nahan. Nanti dulu, anak on the way dah. Ayuh, tak payahlah, segerakan. Jangan dilengah-lengahkan kan. Bongi nak ditumbuk imam tu. Adab ni, siapa yang jemput dia? Allah jemput. Jangan dilengah-lengah. Nampak tak? Macam tu kita kena faham. Lepas tu dengan masyarakat ni bukan hanya orang hidup, dengan jenazah tu pun ada adab tu kena lemah lembut. Tu saya pergi kat Melbourne di Australia, aku nampak kampung ni Melbourne tu mana. Orang Melbourne ni mengadu, dia kata minta tolong lah. Tu yang mak saya sepatutnya tahun lepas bulan 3 saya bawa mak saya pergi Melbourne. Mak saya dengan maklum saya untuk mengajar pengurusan jenazah. Sebab mak saya dia memang dengan maklum saya tu bila mandi jenazah seremban tu. Bila kita menguruskan jenazah dengan ilmu ni lain. Di Melbourne orang Arab tu mengonjorkan jenazah ni macam menyiang ikan. Dia terbalik, terlangkup, kasar. Orang ni tahu, apa kasar sangat? Alah, bukan dia kasar pun, mengajar tak mengajar, nampak tak? Dia tak pasal menyaut, kan kau tahulah. Tapi itu keadaannya, ada adab. Ada adab dia. Macam itulah kita dengan akhirat ni kan. Kita kau adab kita dengan Allah.